dan selamat sejahtera kepada Prof. Madya Dr. T. Liksam. Kami yang terdiri daripada Zin Azlan Yaakob 269318, saya Suzrin Saini 269301, Suryanti Abdul Rahim 269417 telah memilih rancangan perniagaan B2B iaitu business to business yang memasarkan produk berasaskan tudung yang dijual secara pukal di dalam aplikasi e-dagang. Untuk maklumat Prof, dalam pembentangan ini terdapat 6 bahagian yang akan kami terangkan, iaitu pengenalan, maklumat perniagaan, rancangan operasi, rancangan organisasi, rancangan pemasaran, perancangan kewangan dan yang terakhir adalah rumusan. Hijab Jewels adalah merupakan sebuah syarikat yang menyasarkan pasaran tudung dan juga hijab melalui platform pasaran e-dagang dan menyasarkan perniagaan business to business. Selari dengan perkembangan teknologi semasa serta arus kepesatan ekonomi yang menggunakan perkhidmatan secara atas talian secara meluas, kami mengambil peluang ini untuk membantu wanita Muslim moden untuk mendapatkan hasil rekaan tudung dan hijab yang direka oleh pihak syarikat kami dengan mudah, berkualiti dan juga mampu milik dengan menggunakan platform secara atas talian. Pasaran tudung juga ini yang dihasilkan oleh kami akan memberikan satu pengalaman yang menarik dan meyakinkan kepada para wanita Muslim moden yang berada di Malaysia dan di mana-mana. Hijab Jewels adalah merupakan sebuah syarikat yang berlesen dan berdaftar yang berpusat di Batu Cape, Selangor. Perniagaan kami akan memfokuskan kepada penawaran pelbagai produk fashion wanita yang berasaskan tudung dan hijab kepada wanita Muslim moden dan menawarkan yang dilakukan oleh kami adalah dari segi business to business, iaitu membolehkan para peniaga kecil ataupun orang perseorangan untuk mendapatkan bekalan tudung dan hijab dengan lebih murah, berkualiti dan juga mampu milik. Penawaran melalui medium e-dagang iaitu dengan membekalkan tudung secara atas talian adalah dengan pembelian pukal sahaja, iaitu selari dengan matlamat awal kami terhadap perkhidmatan business to business. Tudung dan hijab yang dipasarkan oleh kami adalah merupakan satu penyelesaian kepada fashion wanita kini yang moden, ringkas dan juga menarik serta mampu milik. Golongan wanita moden Muslim yang berada di Malaysia dan Asia adalah merupakan golongan yang mementingkan gaya yang ringkas, moden dan juga sesuai dipakai dalam apa jua keadaan sekalipun. Bagi memulakan perniagaan ini, kami perlu menyediakan modal permulaan daripada sumber yang sah dan sehingga kini kami telah berjaya mengumpulkan modal sebanyak RM100,000 sebagai sebahagian daripada RM140,000 yang diperlukan dalam jumlah wang. Baki yang lain akan diperolehi dan disediakan oleh pihak penyedia kewangan dalam bentuk pinjaman perniagaan kepada kami. Matlamat perniagaan kami adalah bagi menjadikan syarikat Hijab Jewels menjadi sebuah syarikat B2B yang terkemuka di rantau Asia dalam tempoh 5 tahun akan datang dalam produk berasaskan fashion, tudung dan juga hijab. Hijab Jewels adalah merupakan sebuah syarikat yang ditubuhkan pada Julai 2023 mengikut Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dan nama diambil berdasarkan kepada betapa berharganya tudung kepada wanita Muslim moden kini. Nama syarikat adalah Hijab Jewels, alamat di Batu Cape, Selangor. Latar belakang pemilik: Zin Azlan bin Yaakob, pengarah urusan; Suzrin binti Saini, pengurus operasi dan pemasaran; Suryanti Abdul Rahim, pengurus kewangan. Selari dengan kemodenan dan juga kemajuan teknologi yang sedia ada, Hijab Jewels telah melancarkan satu pendekatan perniagaan yang baru dalam industri fashion tudung dan hijab dengan memperkenalkan ciptaan baru tudung kepada golongan wanita moden. Ciptaan fashion yang terbaru ini adalah lebih segar dan sesuai dengan gaya hidup wanita moden yang bertudung kini dan juga sesuai bagi semua golongan wanita moden yang bertudung di serata dunia. Sebagai sebuah syarikat yang menampilkan pelbagai fashion terbaru dalam pemakaian tudung dan juga hijab, kami menumpukan kepada penciptaan fashion terbaru tudung dan juga hijab dan juga pemasaran tudung dan hijab yang dihasilkan secara B2B, iaitu jumlah yang dijual adalah secara pukal. Jualan secara pukal ini akan memberikan lebih peluang kepada peniaga kecil dan juga orang perseorangan untuk mendapatkan bekalan tudung dan juga hijab dengan kuantiti yang terjamin. Jenis perniagaan bagi Hijab Jewels adalah merupakan syarikat yang berbentuk perkongsian, iaitu pemilik oleh 3 orang pemilik utama, Encik Zin Azlan, Puan Suzrin Saini dan juga Puan Suryanti Abdul Rahim.
Syarikat ini mula ditubuhkan pada Julai 2023 apabila pengasas utama Hijab Jual Sendirian Berhad iaitu Puan Suzwin Sahini dan suaminya Encik Zain Azlan bersama rakan mereka Puan Surianti Abdul Rahim menghadiri Minggu Fashion yang diadakan di Kuala Lumpur dan melihat industri fashion berasaskan tudung dan hijab mempunyai potensi dan peluang yang besar untuk diteruskan. Seterusnya akan diteruskan oleh Puan Surianti. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Surianti binti Abdul Rahim, nombor matriks 269417. Untuk bahagian ini iaitu rancangan operasi syarikat Hijab Jiwa Sendirian Berhad, kami telah mengambil kira beberapa faktor yang penting dalam penubuhan syarikat ini supaya operasi syarikat dan perniagaan dapat dijalankan dengan lebih lancar. Yang pertamanya adalah mesin dan peralatan. Kami telah membeli beberapa buah mesin dan peralatan seperti pencetak, komputer riba, mesin pengimbas, mesin pembungkus, penggosok baju dan papan penggosok, penghawa dingin, pemadam api, yang anggaran harga bagi keseluruhan mesin-mesin ini adalah lebih kurang RM40,500. Yang keduanya adalah lokasi premis. Kami memilih untuk menyewa bangunan rumah kedai yang terletak di Batu Cave. Kenapa kami memilih lokasi ini, Batu Cave ni? Kerana keadaan bangunan yang bersesuaian untuk dijadikan lokasi perniagaan yang pada kami strategik agar mudah dikunjungi oleh pembekal dan juga pembeli. Yang ketiganya adalah senarai pembekal. Kami juga mengambil kira senarai pembekal yang terdiri daripada pelbagai latar belakang syarikat tekstil, iaitu terdapat 4 kesemuanya. Mereka adalah Yuheng Electrical Supplier, Saujana Rimbun, yang kedua syarikat ini bertanggungjawab untuk membekalkan mesin dan peralatan yang disebutkan tadi. Yang ketiganya adalah Indah Print yang bertanggungjawab membekalkan peralatan pengimbas dan pencetak. Dan syarikat George Fire Extinguisher yang bertindak untuk membekalkan pemadam api. Dan yang keempat adalah kemudahan asas premis. Premis ini terletak di kawasan perumahan. Kebiasaannya premis yang terletak di kawasan perumahan mempunyai jaringan kemudahan asas seperti air, elektrik dan juga fasiliti asas seperti surau di kawasan yang berhampiran dan berdekatan dengan laluan utama. Untuk slide berikutnya adalah carta alir proses kerja. Berdasarkan carta aliran kerja, langkah pertama yang akan dilakukan adalah menerima bekalan tudung yang telah siap dijahit di kilang dan seterusnya pemprosesan bagi mengasingkan setiap jenis tudung yang akan dilakukan. Penerimaan tudung yang siap dijahit daripada kilang adalah kerana Hijab Jiwa hanya mereka dan membentuk setiap rekaan yang akan dipasarkan dan setiap rekaan itu akan dihasilkan di kilang yang telah dilantik oleh pihak syarikat. Seterusnya, selepas proses pengasingan dilakukan, tudung-tudung tersebut akan digosok dengan menggunakan setrika bagi menjaga kualiti dan juga kekemasan tudung itu sendiri sebelum ditempatkan di ruang penyimpanan dan diasingkan mengikut jenis-jenisnya. Langkah seterusnya ialah bahagian operasi dan pemasaran akan memuat naik setiap jenis tudung itu di laman sesawang syarikat dan juga melalui platform pembelian atas talian dan akan mewujudkan penawaran kepada para pembeli business to business kerana setiap tudung yang dimuat naik adalah dengan kadar kuantiti secara pukal, iaitu setiap pembelian adalah minimum 20 helai tudung. Pelanggan yang membeli selepas tudung dimuat naik dalam laman sesawang akan membuat bayaran secara terus untuk pihak syarikat melakukan proses pembungkusan dan penghantaran. Selepas bayaran dilakukan, para kaki tangan operasi syarikat akan mencetak invoice sebagai bukti dan juga rekod pembelian dan seterusnya akan memulakan proses pembungkusan. Seterusnya, proses yang terakhir iaitu melakukan pengepusan kepada alamat yang disediakan oleh para pelanggan. Slide yang berikutnya adalah strategi pengurusan. Operasi perniagaan dan juga kaki tangan amat penting dalam usaha memajukan perniagaan yang dijalankan.
Oleh itu, pihak syarikat telah mengatur beberapa strategi. Yang pertamanya, memberi latihan dan juga pendedahan yang selengkapnya bagi menghasilkan kaki tangan yang cekap dan berkualiti. Yang kedua, mewujudkan hubungan baik di antara pihak pengurusan dan juga kaki tangan agar misi dan visi syarikat mudah dicapai. Seterusnya, menjaga setiap keperluan dan juga kebajikan kaki tangan dengan secukupnya. Untuk slide berikutnya adalah struktur organisasi, fungsi dan tanggungjawab setiap jawatan. Yang pertama adalah pengurus besar. Pengurus besar bertanggungjawab untuk memantau segala aspek pengurusan dan operasi Hijab Jiwasraya Berhad. Selain itu, tanggungjawab utama lain adalah dalam membangun dan melaksanakan rancangan jangka masa pendek dan panjang syarikat, selain dari melulus dan memantau serta mengkaji segala aspek keberkesanan amalan pentadbiran dan tadbir urus yang baik. Yang keduanya adalah pengurus operasi dan pemasaran. Untuk pengurus operasi dan pemasaran, tugasnya adalah memastikan semua tugas dan SOP syarikat dipatuhi dan dijalankan dengan betul dan lancar. Pengurus operasi dan pemasaran juga akan merancang segala aktiviti syarikat dan juga aktiviti pemasaran seperti menetapkan sasaran jualan tahunan, jumlah tudung yang akan dikeluarkan, selain memastikan segala rekaan tudung dan hijab adalah selari dengan visi dan misi syarikat serta selari dengan perkembangan semasa. Seterusnya adalah pengurus keuangan. Aspek keuangan menjadi urusan yang utama dalam memastikan perjalanan syarikat supaya dapat berjalan seperti yang sepatutnya. Aspek kewangan yang akan melibatkan pengurus keuangan untuk menyediakan pembelian bekalan dan kawalan stok operasi. Pengurus keuangan juga perlu bijak untuk menyediakan bajet tahunan syarikat agar segala perjalanan operasi syarikat berjalan dengan tanpa ada kekangan ataupun masalah pengeluaran modal, di samping memastikan segala aspek kaki tangan juga diberi upah serta gaji yang bersesuaian dan yang telah ditetapkan. Seterusnya adalah pengurus sumber manusia dan pentadbiran. Pengurus sumber manusia dan pentadbiran adalah diperlukan bagi memastikan perancangan pelbagai tugas dan pentadbiran merekrut kaki tangan serta memotivasikan kaki tangan adalah berjalan dengan tepat dan bersesuaian dengan perjalanan operasi. Selain itu, pengurus sumber manusia dan pentadbiran juga akan memastikan segala dasar dan prosedur syarikat dipatuhi dan pembangunan serta peningkatan latihan kaki tangan juga dapat dilaksanakan tanpa ada kegagalan. Seterusnya adalah eksekutif, operasi ataupun pemasaran. Tugasnya adalah untuk merancang dan melaksanakan segala apa yang telah ditetapkan oleh jabatan dan memastikan kaki tangan jabatan mencapai segala sasaran yang telah ditetapkan. Seterusnya adalah eksekutif keuangan. Memastikan segala aspek keuangan syarikat dipatuhi dengan betul dan menyediakan laporan lengkap bagi tujuan pengauditan serta pematuhan polisi. Seterusnya adalah eksekutif sumber manusia dan pentadbiran, iaitu melaksanakan segala perancangan yang telah ditetapkan seperti dokumentasi pekerjaan, latihan, pengurusan pentadbiran serta menyediakan polisi serta prosedur dan laporan tahunan. Untuk tugas bukan eksekutif iaitu operasi dan pemasaran, tugasnya adalah melakukan kerja-kerja pembungkusan dan melakukan pemasaran bagi produk tudung dan hijab serta memastikan segala prosedur dipatuhi. Untuk bukan eksekutif Jabatan Keuangan, tugasnya adalah melakukan tugasan simpanan kira-kira syarikat bagi mengenal pasti segala maklumat keluar dan masuk keuangan direkodkan dan juga memastikan segala polisi dan prosedur dipatuhi.
untuk bukan eksekutif bahagian sumber manusia dan pentadbiran adalah membuat persediaan bagi menjalankan latihan dan pengambilan kaki tangan serta aspek pentadbiran dan penggeranian akan dilakukan bagi memastikan polisi dan prosedur syarikat dipatuhi. Berikut adalah merupakan rancangan pemasaran pihak kami dalam memastikan sasaran dan juga perniagaan berasaskan e-dagang yang meliputi perkhidmatan B2B berjaya dan mencapai sasaran. Pihak kami telah merangka strategi pasaran dengan teliti agar dapat bersaing dengan mudah dengan pesaing-pesaing yang sedia ada. Bagi lokasi perniagaan, lokasi utama bagi menjalankan perniagaan adalah secara atas talian dan pelanggan tidak perlu untuk hadir ke premis perniagaan kami. Premis perniagaan kami berada di Batu Cave hanyalah sebagai pusat pentadbiran dan juga operasi sahaja. Perniagaan atas talian yang dimasukkan oleh kami adalah melalui pembelian tudung secara pukal dan pelanggan perlu melayari laman web rasmi pihak syarikat bagi mendapatkan jenis-jenis tudung yang kami tawarkan dan juga bagaimana proses bayaran dan tempahan akan dilakukan. Pelanggan. Sasaran pelanggan bagi membeli tudung secara pukal adalah kepada golongan wanita yang inginkan harga tudung yang lebih rendah dan juga kepada peniaga-peniaga kecil ataupun mereka yang baru ingin memulakan perniagaan tudung secara kecil-kecilan. Wanita Muslim moden yang berada di negara ini dan juga di Asia Tenggara mempunyai nisbah wanita Muslim yang tinggi adalah merupakan sasaran pelanggan yang disasarkan oleh pihak syarikat. Sasaran pelanggan yang berniaga kecil-kecilan adalah bagi mereka yang memulakan perniagaan dari rumah, perniagaan atas talian serta suri rumah yang memerlukan pendapatan tambahan. Ini adalah jenis-jenis produk dan harga yang telah ditawarkan oleh pihak kami. Persaingan. Pesaing pengusaha dalam aktiviti penjualan tudung secara pukal atas talian bagi segmen business to business ialah Adam Bros Sdn Bhd, Tudung Pukal Online Sdn Bhd serta ZNY Textile Sdn Bhd. Kelebihan yang dimiliki oleh Adam Bros iaitu kualiti jahitan yang diyakini oleh pembelinya, mempunyai kilang jahitan sendiri, mempunyai sistem ejen iaitu mencari ejen bagi memastikan jualan tudung secara luar talian dapat dilakukan, jenama yang telah lama dan dikenali ramai dalam kalangan peniaga kecil-kecilan. Bagi tudung pukal online pula, mereka mempunyai kelebihan daripada segi harga yang murah, sistem ejen, barangan daripada China dan murah, serta mempunyai bentuk desain yang moden. Kelebihan yang dimiliki oleh ZNY Textile Sdn Bhd ialah harga yang murah, pasaran atas talian dan juga secara walk-in serta mempunyai kilang sendiri. Analisis kekuatan dan kelemahan analisis SWOT ialah seperti berikut. Bagi saiz pasaran, sasaran pelanggan setahun iaitu 209,000 orang. Bagi saiz pasaran ialah sebanyak 41,800,000 juta ringgit. Bagi saiz pasaran sebulan iaitu 3,483,333. Dan ini adalah merupakan share pasaran sebelum kemasukan Hijab Jewels. Dan ini adalah merupakan pula selepas kemasukan Hijab Jewels. Ramalan jualan. Setelah menjalankan soal selidik dan juga kajian pasaran, pihak pengurusan telah menganalisis dan menganggarkan saiz dan share pasaran dengan membuat ramalan jualan bagi Hijab Jewels dalam setahun. Memandangkan musim perayaan adalah merupakan pasaran yang sangat besar jika dibandingkan dengan bulan yang lain, maka jualan bagi setiap bulan adalah berlainan dan tidak sama bagi samping faktor kewangan dan juga kos sara hidup yang tinggi. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh kami ialah melalui promosi. Di antara strategi promosi yang akan dijalankan ialah mewujudkan hubungan yang baik antara pelanggan dan juga syarikat, melakukan iklan di media sosial, membuat kandungan menarik di media sosial, mewujudkan kerjasama dengan pihak MARA dan juga Tekun. Bagi pengedaran pula, cara pengedaran barang adalah dengan menggunakan khidmat penghantaran barangan menggunakan kurier yang beroperasi meliputi Malaysia dan juga negara-negara Asia. Bagi harga pula, penetapan harga adalah mengikut harga yang dijual bagi kuantiti pukal dan mempunyai harga yang sangat kompetitif dalam pasaran jualan tudung secara pukal. Bagi produk,
Produk yang ditawarkan adalah sangat berkualiti dan mampu untuk membantu mereka yang ingin memulakan perniagaan kecil dan membantu mengembangkan lagi pasaran tudung. Berikut ialah merupakan rancangan kewangan. Kos pelaburan projek ialah sebanyak RM140,000. Sumber pembiayaan kami adalah mereka akan menghasilkan tudung dan hijab yang dibagikan kepada 3 perkongsian dan juga pinjaman daripada institusi kewangan. Modal yang diperlukan adalah dianggarkan sebanyak RM140,000. Modal terkumpul adalah sebanyak RM100,000 dan baki RM40,000 akan dipohon melalui pinjaman perniagaan daripada institusi kewangan SCME Bank. Jumlah pinjaman ialah sebanyak RM40,000, kadar faedah ialah sebanyak 4% dan tempoh pinjaman ialah selama 5 tahun. Kaedah adalah melalui kadar asas tetap. Berikut adalah merupakan anggaran aliran tunai dan penyata kewangan. Berikut ialah merupakan penyata untung rugi pihak syarikat. Rumusan berdasarkan kepada perancangan perniagaan dan unjuran yang telah dibentangkan, kami amat yakin bahawa perniagaan ini akan memberi pulangan yang amat menguntungkan. Unjuran pendapatan telah dibuat untuk 3 tahun pertama dan ianya menunjukkan kadar yang amat baik dan positif. Oleh itu, kami merasakan bahawa perniagaan ini akan berjaya dan berkembang maju selari dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh pihak syarikat.